A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang muallim kasih sekalian. Alhamdulillah kita dapat bertemu dalam rakaman subjek akhidah tahun 4 bagi dirakam khas untuk anak-anak yang tak dapat ikuti kelas muallim pada pagi tadi. Insya-Allah anak-anak pada hari ini kita akan teruskan dengan tajuk manusia sebagai khalifah. Sebagaimana kelas pada pagi tadi, muallim dah tanya kawan-kawan kamu semua, ada sebahagian yang tak pernah mendengar perkataan khalifah. Ada yang pernah mendengar perkataan khalifah tapi tak tahu apa maksud dia. Jom kita tengok apa maksud khalifah. Pengertian khalifah. Khalifah ialah wakil Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, wakil Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok muallim merahkan wakil tu di muka bumi yang bertanggungjawab melaksanakan semua peraturan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai manusia ni yang Allah perintahkan untuk hidup di muka bumi ni, sebenarnya kita adalah wakil Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kita anak Nabi Adam diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Sebab apa? Yang bertanggungjawab melaksanakan semua peraturan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di muka bumi ni macam-macam jenis manusia, tetapi manusia yang beriman, manusia yang beramal soleh adalah manusia yang melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidak ikut panduan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan jadi sesat, kita akan menjalankan perkara-perkara yang mungkar. Okey, baik. Mari kita tengok dalil dalam surah tengok sekejap. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Surah ni boleh tengok dalam buku teks muka surat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Anak-anak, ini dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala dengan malaikat. Masa tu Nabi Adam belum lahir, belum diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Apa dialog Nabi Allah dengan malaikat? Allah kata, sesungguhnya dalam surah Al-Hijr ayat 28, sesungguhnya aku hendak menciptakan manusia daripada tanah liat yang kering, yang berasal dari tanah kental yang berubah warna dan baunya. Setelah itu sempurna kejadian Nabi Adam AS, Allah arahkan malaikat semua sujud kepada Nabi Adam. Firman Allah yang bermaksud, kemudian apabila aku sempurnakan kejadiannya serta aku tiupkan kepadanya roh dari ciptaanku, maka hendaklah kamu sujud kepadanya. Anak-anak, malaikat ni istimewa nah. Malaikat tak pernah bantah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah malaikat diberi keistimewaan sehingga diciptakan daripada cahaya yang amat bernilai. Malaikat sujud kepada Nabi Adam atas arahan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi iblis tu lawan dia kan, ingkar perintah Allah. Iblis tak mau sujud kepada Nabi Adam. Kisah iblis ini dikisahkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, bermaksud dalam surah Al-A'raf ayat 11, sujudlah kamu kepada Adam, lalu mereka sujud, melainkan iblis, dia tidaklah termasuk dalam golongan yang sujud. Iblis tak mahu sujud dan iblis minta dihidupkan sampailah hari akhirat supaya iblis boleh menyesatkan kita anak-anak cucu Adam. Kan? Kejadian Nabi Adam yang dimuliakan ni malah pelantikan Nabi Adam sebagai khalifah juga atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala untuk jadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Kan? Jadi pengajaran daripada penciptaan Nabi Adam ni, kita ni manusia ni, kita kena tengok sisi yang baik. Macam mana malaikat ni taat perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, dan kita tengok sikap iblis yang ingkar perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersujud. Sampaikan iblis ni bongkaknya dalam firman Allah, iblis kata apa?
Aku lebih baik daripada Adam. Wahai Tuhan, jadikanlah aku daripada api. Sedang engkau jadikan dia dari tanah. Iblis ni dia rasa, aku lebih hebat ya Allah. Sebab aku dijadikan daripada api. Kan? Jadi anak-anak, kita balik kepada tajuk kita, iaitu manusia sebagai khalifah. Tanggungjawab khalifah ni macam mana anak-anak? Yang pertama, tanggungjawab dia menguruskan dan mentadbirkan alam ini mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita di muka bumi ni nanti anak-anak bekerja, mak ayah kamu bekerja, kita kena takbir alam ni dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, memastikan dirinya dan manusia seluruhnya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mentaati perintahnya. Jadi anak-anak, kalaulah kita nanti kita dah habis sekolah, kita bekerja, kita jadi seorang jurutera. Jurutera contohnya bina bangunan. Apabila kita nak bina bangunan, kita kena bina bangunan itu dengan apa? Dengan binaan yang baik. Kita jangan tipu bahan-bahan yang digunakan untuk membina bangunan. Kalau kita jadi Perdana Menteri ataupun kita jadi ketua kampung dan sebagainya, kita nak urus negeri kita, kita nak urus kampung kita mengikut perintah Allah. Kalau kita jadi pegawai zakat ataupun kita jadi doktor atau kita jadi ketua sesuatu jabatan, kita uruskan tempat kerja kita ni ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak jadi businessman pun, ahli perniagaan, kita kena jadi ahli perniagaan yang beriman sebab supaya rezeki kita halal dan kita dapat ikut perintah Allah. Perniagaan kita tak menipu. Kalau ahli perniagaan yang menipu, tak ikut perintah Allah, tipu dalam timbangan, menipu pembeli dan sebagainya, kita jadi khalifah yang zalim. Okey, baik anak-anak. Jadi, tanggungjawab khalifah ni berat, tapi kita semua, muallim dan anak-anak semua akan jadi khalifah. Okey. Jadi, setiap khalifah mestilah ciri-ciri khalifah ni, yang pertama, anak-anak boleh rujuk buku teks juga, muka surat 27. Yang pertama, menegakkan kebenaran. Umat Islam merupakan merupakan sebaik-baik umat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena tegakkan kebenaran. Maksudnya, kita sebagai orang Islam, kita sebagai khalifah, kita kena bawa orang mendekati Islam. Jangan jauh kepada Islam. Walaupun kawan-kawan kita yang Islam pun kadang-kadang jauh daripada agama kita kena sentiasa nasihat dia. Contohnya, jiran-jiran kita, kawan-kawan kita di rumah, kalaulah jiran-jiran kita, anak-anak kawan-kawan kita suka mencuri dan sebagainya, kita kena nasihat, jangan mencuri, jangan cakap yang buruk-buruk, cakap yang baik-baik dan sebagainya. Yang kedua, maklim tercicir ni, Jawi ni, kena mempunyai akhlak yang baik. Manusia lain akan mencontohi teladan yang baik. Orang bukan Islam akan tengok, bagusnya anak-anak ni jalan dengan sopan, tegur orang, berakhlak dengan baik dan sebagainya. Dan yang ketiga, menjadi insan yang dicontohi. Yang pertama, kita menepati janji. Kita berjanji dengan mak ayah, ya Allah, mak ayah janji dah tak main game ataupun tak main game waktu yang tak dibenarkan. Kita menepati janji. Menjaga kebersihan. Kita jaga kebersihan. Katil kita, rumah kita, tandas, kasut, baju, pakaian, kita jaga kebersihan. Rajin berusaha dan mencontohi ulama. Kita tengok ulama-ulama yang soleh, yang bagus-bagus, yang baik-baik, kita tengok. Kita nak jadi macam ulama ini. Itu sahaja anak-anak pelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat manfaat. Muallim nak minta anak-anak yang tak dapat ikuti kelas pada pagi tadi, sila buat latihan di dalam buku aktiviti. Keluarkan buku aktiviti sekarang. Muka surat 23, 24, 25 dan 26. Okey? Jadi kita jumpa lagi pada pelajaran yang akan datang. Pastikan aktiviti dibuat 4 muka surat ni. InsyaAllah kita akan masuk tajuk baru pada minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.